Assalamualaikum, salam hormat. Saya Haris Ashraf Hasnan dan ini Niaga Awani. Kami mulakan Niaga Awani hari ini berkenaan dengan World Economic Forum ataupun Forum Ekonomi Dunia yang berlangsung di Davos, Switzerland. Banyak perkara-perkara dibawakan, cerita-cerita dikongsikan oleh rakan-rakan dan juga editor Niaga Awani Najib Aruf, Ketua Pengarang Ashwat Ismail dan juga penerbit Linda Salim yang berada di sana serta juru kamera Riza Rahim. Dan sudah tentu kita nak mulakan Niaga Awani dengan isu berkaitan dengan cerita subsidi di mana kenaikan harga minyak pada ketika ini menyaksikan Malaysia perlu segera melakukan subsidi bersasar, kata Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Beliau berkata negara tidak boleh melaksanakan subsidi untuk semua golongan, khususnya golongan kaya, yang mana data menunjukkan setiap RM1 subsidi bahan api 53 sen pergi kepada golongan T20 manakala hanya 15 sen dimanfaatkan oleh B40. What we need to focus on is to be more targeted in our subsidies. I don't think we can have a subsidy that's meant for all. For the vulnerable group, I think they still need a soft landing. It will take time. So that subsidies that we are planning to continue is mainly for those vulnerable groups, especially those who are, who can't afford to pay for the price. It's gone up so much, as you know, in such a short period of time. Beliau berkata demikian dalam temu bual bersama CNBC di WEF Davos, Switzerland. Zafrul pada masa sama akui kenaikan harga komoditi memberikan kesan positif kepada hasil negara. Namun, ia juga membawa kepada risiko inflasi yang harus dikawal. Beliau berkata setakat ini, Malaysia masih mampu mengawal inflasi pada 2.2% dengan pertumbuhan ekonomi yang kukuh pada suku pertama melepasi unjuran 5%. Zafrul pada masa sama akui risiko masih wujud untuk pemulihan ekonomi negara susulan peningkatan harga minyak mentah global pada ketika ini. The biggest headwind is the inflation. We're seeing the geopolitics, what's happening. We're seeing the disruption in the supply chain. Of course, Malaysia and China. China is our biggest trading partner, and we've seen the effects of the lockdown. There still continue to be very stringent measures against COVID-19 there in China, and that has an impact to Malaysia. And finally, I think for Malaysia as well, we are facing various challenges within the region when we talk about commodity prices, food prices, but Malaysia is also blessed that we are a net exporter of commodities, which will then enable us to cushion some of those impact. We have increased the subsidies for petrol, increased the subsidies for some of the food essentials. So that has helped. So inflation remained quite low for Malaysia. Inflation in Malaysia last month recorded 2.2%. So that's still good. And our monetary policy continues to be accommodative. Right? We increased rates recently, but nowhere near where it was before COVID. Keperluan mewujudkan tenaga boleh diperbaharui, hijau dan mampan dalam industri minyak dan gas negara menjadi tanggungjawab besar yang perlu digalas Petronas. Menurut Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan, Datuk Tengku Muhammad Taufik, krisis tenaga merupakan aspek yang tidak dapat dielak pemain industri. Malah perlu diberi penekanan komprehensif agar seiring dalam mencapai aspirasi tenaga hijau dan bersih global. Renewables dan cleaner and greener energy mix menjadi satu permintaan yang tidak dapat dinafikan lagi. Jadi bagi Petronas, walaupun sudah ada amanah yang besar yang perlu digalas ni, keperluan untuk building the foundation, mengadakan satu usaha, saya rasa usaha murni supaya Malaysia dapat mampan sekaligus dapat membangun semula selepas cabaran pandemik ini, kita perlu prihatin bahawa ini bukan satu trend ataupun mood. Ini adalah satu kewajipan. Dan sebagai corporate citizen yang beroperasi bukan sahaja di Malaysia tapi di 30 negara di seluruh dunia, ini merupakan satu tanggungjawab yang tidak dapat dielakkan. Sebagai penyelesaian kepada krisis jangka panjang ini, jelasnya tanggungjawab untuk mewujudkan sebuah industri minyak dan gas yang kondusif dan selaras dengan permintaan global, ia perlu melibatkan kerjasama semua pihak. Mungkin juga kepercayaan yang saya rasa sedikit meleset kalau dianggap Petronas hanya memelopori agenda untuk cost optimization ni untuk keuntungan sendiri. Tidak. Sebenarnya tidak ada cara lain
untuk meneruskan pengeluaran hidrokarbon tapi harus ditunjukkan kepada dunia kita dapat melangsungkan operasi kita dengan selamat, bertanggungjawab bukan hanya kepada industri tapi kepada semua pegang taruh, resilient dan juga resilient maksudnya berdaya tahan kerana ini adalah satu industri yang tak dapat dinafikan, cyclical. Justru katanya Malaysia perlu bersikap agresif dan bersama dalam menangani isu ini termasuk melibatkan pelaburan dalam pelbagai aspek seperti melatih tenaga kerja, strategik, komersial, aset-aset serta bekerjasama dalam mengurangkan pelepasan gas rumah hijau GHG secara holistik. Hal ini tambahnya lagi memerlukan respon bukan sahaja dari pembekal tenaga, perkhidmatan, malah dari segenap aspek. Beliau berkata demikian dalam program Agenda Awani bertajuk WEF 2022 Posisi Global Petronas, rakan strategik tenaga yang disiarkan pada jam 8.30 malam Selasa. Beliau ditemu bual oleh Ketua Pengarang Astro Awani, Ashwat Ismail, bersempena dengan World Economic Forum WEF di Davos, Switzerland. Dalam pada itu, Mesir komited untuk meningkatkan kerjasama bersama Petronas dalam meneroka lebih banyak peluang dalam bidang minyak dan gas. Menteri Tenaganya Profesor Dr. Muhammad Shakir El-Markabi sifatkan kenaikan harga bahan asli global perlu direbut oleh syarikat-syarikat petroleum serta para pelabur. In this turbulent times where energy prices are rocketing, and I think that each country, each region and each oil and gas and energy company and investor would look very much into their opportunities, and therefore I think that we have a very good opportunity in Egypt because we are known in offshore activities for natural gas especially, which has been chosen as a transition fuel. So with our partner Petronas that has been in Egypt for more than 15-20 years now, that perhaps we have been collaborating in offshore activities, offshore concessions, not only that but also in the LNG facility in EDCO. So they are great partners. Now I think that it is also another period where we take advantage of this increasing in prices of the energy in the world to increase our projects, increase our commitment, increase our partnership in more projects to happen and more investments in order to increase natural gas and to take advantage of our position in the East Mediterranean gas, whereby we can increase our exports to Europe and to the world. Malaysia perlu menitikberatkan amalan alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG dalam pelaksanaan kerangka ekonomi Indo-Pasifik IPEF yang disertai negara. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Petronas, Datuk Tengku Muhammad Taufik berkata, ia sekaligus menuntut negara melakukan persediaan rapi dan sentiasa berdaya tahan dalam berdepan risiko ekonomi. The very things that we are proposing right now that we would be put under a microscope for, ESG. Everybody thinks about dealing with emissions front and center, but there's of course the society and also the governance that you need to deal with. And I think this offered a pathway. We saw this very early on, at least in Petronas level, having to deal with emissions, having to deal with labour standards, having to allow for competition. We see this, we anticipate it, and we have to prepare for it. Beliau berkata demikian dalam sesi Forum Ekonomi Dunia WEF bertajuk Jangkaan Strategik ASEAN di Davos, Switzerland. Pada Isnin, Presiden Amerika Syarikat Joe Biden perkenal 13 negara yang menyertai kerangka ekonomi Indo-Pasifik IPEF. Selain Malaysia dan Amerika Syarikat, turut tersenarai ialah Australia, India, Jepun, Korea Selatan, New Zealand, Singapura, Brunei, Indonesia, Filipina, Thailand dan Vietnam. Dan ketika ini kita nak lihat pula apa isu-isu yang mendominasi WEF 2022 dan kita nak bersama dengan melihat kepada pertemuan Editor Niaga Awani Najib Arif bersama Pengarah Strategi Kumpulan KRA Amir Farid Rahim dari Davos. Sudah beberapa hari WEF 2022 berlangsung, pelbagai topik dibincangkan dari krisis kepercayaan sampailah kepada krisis geopolitik yang berlaku di peringkat antarabangsa pada ketika ini. Tidak lain tidak bukan perang di Ukraine
yang menjadi tumpuan di sini. Saya pernah laporkan di sini siap ada rumah Rusia yang ditukar menjadi Russian War Crimes House untuk manifestasi mereka kepada perang yang berlaku pada ketika ini. Saya bawakan kembali pengarah strategi kumpulan KRA, Saudara Amir Farid, untuk kita bincangkan World Economic Forum. Sepatutnya isu ekonomi dibincangkan, tapi kali ini macam geopolitik itu lebih besar dominasinya. Betul. Sudah tentu saudara Najib, kerana kita sekarang berada di Eropah. Jadi perkara perang di Ukraine ini, konflik Ukraine dan Rusia ini berlaku di pentas Eropah. Jadi sudah semestinya isu ini mendominasi agenda World Economic Forum kali ini. Dan seperti mana yang kita lihat dalam perbincangan pada hari pertama, full hari pertama ya, perbincangan hari ini di Forum Ekonomi Dunia, banyak pelbagai perbincangan tentang apakah keberkesanan langkah-langkah yang sedang diambil untuk merungkaikan konflik ini. Contohnya dalam kita diskusi tentang isu sanction misalnya, keberkesanan sanction, ataupun apakah sanction ini perlu dipertingkatkan lagi seperti mana yang ditekankan oleh Presiden Ukraine yang hari ini berucap secara maya di Forum Ekonomi Dunia kali ini. Jadi perkara-perkara ini diutarakan dan dikupas kerana impaknya adalah kepada inflasi, krisis inflasi, kerana seperti mana kita tahu negara Ukraine merupakan antara pengeksport besar bijirin misalnya ya. Jadi ini berimpak kepada isu harga makanan dan memberi tekanan inflasi di seluruh dunia. Jadi isu walaupun ia isu geopolitik, tapi sebenarnya ia lebih luas. Ia geopolitik yang merangkumi isu ketidaktentuan dalam ekonomi global. Okey, kalau kita melihat kepada isu yang dibincangkan ini seperti sekatan perlu ataupun tidak, kewajarannya, keberkesanannya dan sebagainya, ini umpama satu ancaman kepada globalisasi yang sudah pun kita kecapi selama ini. Adakah pentas ini, WEF ini gagal untuk orang kata menghapuskan segala ancaman yang sudah kita saksikan terhadap globalisasi? Sudah tentu, kerana walaupun kalau tidak ada isu geopolitik sekalipun, pandemik COVID-19 itu sendiri sudah memberi satu ancaman kepada globalisasi. Ini salah satu value yang Forum Ekonomi Dunia ini sering tekankan ya. Jadi globalisasi dalam perbincangan yang saya amati hari ini di beberapa sesi, banyak panelis yang mengatakan bahawa globalisasi sekarang ini kita berhadapan dengan globalisasi yang diolah semula. Dengan kembalinya pembukaan sempadan contohnya, globalisasi pra-pandemik itu boleh kembali, tetapi kerana dengan progres di dalam bidang teknologi, terutamanya AI, metaverse dan sebagainya, globalisasi yang dibincangkan sekarang ini adalah globalisasi dari segi maya yang terus. Ini sungguh menarik sekali ya, kerana kita tahu globalisasi itu konsep yang sudah 20-30 tahun. Dan sekarang ini dibawa pula bahawa total globalisasi bila berlaku globalisasi di alam maya, kerana memang tidak ada sempadan di dalam alam maya. Okay. Itu antara bagaimana dapatan Saudara Amir sendiri yang dapat memasuki Dewan Kongres dalam kebanyakan dewan yang saya juga tidak dapat masuk, akses lebih besar sedikit Saudara Amir. Kita akan terus bersama Saudara Amir untuk beberapa hari yang akan datang untuk kita melihat banyak lagi perkara kita bincangkan. Delegasi Malaysia juga sesinya belum bermula untuk sesi-sesi penting dan sebagainya. Kita akan bawakan itu secara langsung, insya-Allah dari Sarawani juga. Untuk itu sekian saja untuk Niaga Awani pada jam ini. Pelbagai lagi laporan, keadaan, kehangatan, kedinginan juga kita akan bawakan di Niaga Awani dan juga di Buletin Awani serta di laman web kami juga astrawani.com. Sekian saja untuk Niaga Awani. Saya Najib Arif.